Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam keluarga Malaysia. Saya Muzamil, Pusat Ekonomi Digital Keluarga Malaysia, PD Pekan Kuala Kurau, Kluster Kerian, Perak Utara 1. Okey, hari ini saya nak kongsikan dengan anda tentang topik keusahawanan digital. Kita selalu dengar kan pasal keusahawanan digital ni, tapi adakah kita faham apa itu keusahawanan digital? So, kita tengok hari ini kita nak kongsikan tentang keusahawanan digital. Topik yang kita akan bincangkan adalah apakah keusahawanan digital ni? Kan? Kemudian kita nak tengok kelebihan digitalisasi dalam keusahawanan. Kemudian kita nak tengok peranan usahawan sendiri. Kemudian langkah-langkah ke arah mendigitalisasikan perniagaan. Dan terakhir kita nak bincang tentang peranan PD pada usahawan. Okay. So first kita tengok dulu apakah keusahawanan digital. Apa keusahawanan digital ni? Okay. Menurut European Commission 2015, keusahawanan digital secara umum ditakrifkan sebagai mewujudkan usaha niaga baharu dan mengubah perniagaan sedia ada dengan membangunkan teknologi digital baharu dan atau penggunaan teknologi baharu tersebut. Okey, apa maksud dia? So, kita tengok dekat sini, keusahawanan digital ni secara umum ditakrifkan sebagai mewujudkan usaha niaga baharu dan mengubah perniagaan sedia ada. Maksud dia, kalau sebelum ni kita buat perniagaan secara fizikal, sekarang kita ada perniagaan secara atas talian. Kan? Kita ada kedai dalam talian dan sebagainya. Okey, kalau menurut daripada Dr. Ismail Abdul Wahab dalam artikelnya di dalam Dagang News pada Julai 2020, keusahawanan digital menawarkan beberapa konsep baru mengenai proses keusahawanan secara dalam talian seperti mengenal pasti idea dan peluang perniagaan baru yang boleh diwujudkan secara digital, pembangunan idea perniagaan digital, kaedah mengeksploitasi perniagaan dan kaedah memulakan perniagaan digital dan sebagainya. Okey, inilah contoh yang saya bagi tadi. Kata kalau sebelum ni kita berniaga atau ada kedai secara fizikal, kita ubah daripada kedai secara fizikal ke dalam bentuk kedai dalam talian. So, kita menggunakan teknologi semasa. Contoh, kalau kita buat perniagaan sebelum ni, kita mempromosikan melalui banner, kan? Kita sekarang dah ada media sosial. So, tak perlu lagi pengiklanan secara banner. Bukanlah tak perlu secara 100% atau 100% kita dah tak pakai. Tapi kita menggunakan media sosial untuk kita punya pengiklanan atau pemasaran produk. So, kita menggunakan teknologi semasa. Okay. Kemudian, keusahawanan digital terdiri daripada mencipta perniagaan di internet. Boleh menjual perkhidmatan atau produk dalam talian. Kalau contohnya, kalau dulu, kita pernah tengok, kalau pada zaman 80-an ke 90-an, kita tengok pagi-pagi orang akan berjalan rumah ke rumah dan jual nasi lemak ataupun kuih kan. Dia akan jerit-jerit lah panggil kuih-kuih untuk jual. So, sekarang dah tak perlu macam tu lagi. Kita boleh ambil order daripada kita punya media sosial. Contohnya, kita iklankan kita punya servis pada hari sekian-sekian dan tarikh sekian-sekian, kita akan menjual nasi lemak dengan harga sekian-sekian. Kita bagi info untuk input kepada pembeli. So, pembeli ni bila tengok, dia akan order lah. Dia akan bagi nama untuk kita ambil order. So, dari situ kita dah berjaya pasarkan produk kita kan. Selain tu, kalau tengok, bukan saja jual nasi lemak, kita juga boleh war-warkan kita punya servis. Mungkin servis potong rumput kan. Kalau sebelum ni, kita kena bagi tahu rumah ke rumah. Saya ada buat servis potong rumput yang telah panjang kan. So, sekarang dah tak perlu macam tu. Kita boleh upkan kita punya iklan ni ataupun masukkan iklan tentang kita punya perkhidmatan ni dalam media sosial. Ataupun kita boleh share melalui pesanan ringkas WhatsApp kan. So, orang pun dah sedia maklum dan orang boleh ambil ataupun menggunakan atau order atau tempah dan sebagainya melalui media-media ni. So, dekat sini cara kita menggunakan teknologi semasa. Okay, selain tu, apa yang dapat keusahawanan digital ni? Dia dapat mengurangkan pelaburan dari segi sudut ruang fizikal. Macam saya kata tadi, kita ubah daripada kedai secara fizikal kepada ruang kedai dalam talian kan. So, dia dah kuranglah pelaburan dari segi ruang fizikal. Contoh beberapa perniagaan yang dapat kita tengok secara digital, macam contoh khusus dalam talian. Macam saya sekarang. Sebelum ni,
kita akan buat latihan khusus secara bersemuka di Pusat Ekonomi Digital. So sekarang ni dah tak perlukan tu semua lagi. Tengok macam sekarang saya cuma buat satu video perkongsian dan saya akan kongsikan dalam Facebook page dan ramai yang dapat tengok. Kan? Bukan sahaja komuniti tapi malah sesiapa yang dari luar yang dah follow page Pusat Ekonomi Digital Pekan Kuala Kurau ni, dia akan dapat tengoklah video ni. So kat sini dah dapat orang kata mengurangkan jurang antara komuniti kan. Kemudian kita ada e-dagang, blog, saluran dan YouTube dalam usaha menyelesaikan teknologi secara umum. Maksud dia apa? Dekat e-dagang, dekat blog, dekat saluran YouTube ni kita boleh gunakan untuk promosi. So sekarang medium yang paling popular sekarang untuk berkongsi ataupun mengungsikan anda punya perniagaan ataupun perkhidmatan dan produk adalah medium TikTok. So dekat TikTok ni orang banyak menggunakan sebagai medium pemasaran. So itu adalah salah satu teknologi semasa yang dapat membantu dari segi digital kan. Perniagaan digital kan. So kalau ada kedai, kita ada produk, kita ada servis, kita boleh je promosikan melalui video-video ringkas dan kita masukkan link dan sebagainya di TikTok kan. Begitu juga dengan YouTube. Okay. So seterusnya kita nak tengok kelebihan digitalisasi dalam keusahawanan. Apa kelebihan digitalisasi dalam keusahawanan ni? Apa manfaat yang kita boleh dapat daripada digital ni dalam usahawan kan, dalam keusahawanan, dalam perniagaan? Apa manfaat dia? Tengok sini ada 4 poin. Yang pertama, mobility. Okey. Seperti yang saya nyatakan sebelum ni, daripada kedai secara fizikal, kita nak ubah kepada kedai dalam talian kan. So daripada situ, kalau daripada secara fizikalnya kita ada kedai, kita kena jaga kedai tu, kena ada kedai, kena ada peralatan dalam kedai kan. So kalau kata tukar daripada kedai secara fizikal ke dalam bentuk kedai dalam talian, kita dah tak perlukan semua tu. Kita tak perlu ada kedai kan. Kita tak perlu ada peralatan, perabot dan sebagainya kan. Kita hanya perlukan komputer riba ataupun telefon pintar kan. Salah satu ni kita kena ada lah. Kemudian kita kena ada capaian internet. Kalau tak ada capaian internet, kita tak mampu buat apa-apa lah kan. Kemudian jangan lupa kita mesti ada produk dan servis untuk kita pasarkan. Okay. Kemudian selain mobility ni, kita untuk point mobility ni, kita tak perlu ada kedai secara fizikal untuk permulaan. Itu manfaat dari digital ni. Kita hanya ada buka kedai dan talian, kita boleh berniaga di rumah je kan. Tak perlu lagi kita nak fikir, nak runsing, aku kena ada kedai, aku mesti kena ada kedai untuk buka perniagaan. Dah tak perlu lagi fikir semua tu. Okay. Untuk poin yang seterusnya adalah flexibility. Flexibility ni apa pula? Kita bebas memilih waktu bekerja dan boleh bekerja di mana saja. Okey. Yang ni macam mana? Kita dah tak ada dah kedai secara fizikal. So kita dah tak perlu fikir kita nak kena pergi kedai kan. Kalau kita masuk kerja pukul 10, nak kena balik pukul 10 malam, dah tak perlu fikir semua tu. Dan kita pun tak perlu fikir macam kalau kita duduk kat kedai, kita dah tak boleh buat apa-apa kan. So kita duduk kat kedai, tunggu je customer datang. Dah tak payah macam tu. Kalau kita ada kedai dan talian, kita boleh duduk di rumah sambil kita goreng ikan, kita boleh balas ataupun reply segala pertanyaan daripada pelanggan. Mungkin melalui kita punya WhatsApp, mungkin melalui daripada kedai ruangan chat kedai dalam talian. So kita boleh bekerja lah kat mana-mana saja. So kalau kita, even kalau kita keluar melancong dengan keluarga kita pun, kita still boleh reply pertanyaan-pertanyaan pelanggan kita ni. Kan? So selain itu kita boleh juga beroperasi selama 24 jam. Dalam sehari tu 24 jam kita operasi. Kan? So dah situ dah orang kata apa, banyak sangat benefit dia dari segi flexibility kalau kita ada kedai dalam talian. Kita dah tak payah fikir dah pasal kedai secara fizikal ni. So kita tengok poin yang ketiga, berkait rapat dengan 2 poin yang pertama tadi, penjimatan kos dan masa. Bila kita kata penjimatan kos dan masa, macam saya cakap, untuk permulaan kita nak buka perniagaan ni, kita dah tak payah fikir lah pasal kedai. Bila dah tak payah fikir, kita dah tak payah risau pasal sewa kedai. Dari segi maintenance kan, pelaburan tu dah dikurangkan. Lepas tu api air kita dah tak payah fikir sebab kita memulakan perniagaan dari rumah kan.
So kita dah tak payah fikir semua tu. Selain tu kita dah tak payah fikir untuk permulaan, kita tak perlulah bekerja sebab kita yang boleh bungkuskan kita punya produk, kita yang boleh buat pemasaran. Sebab sambil-sambil kita buat ni, kita boleh buat benda yang lain. Kan? So dah jimat dekat situ kos. Dari segi penjagaan service maintenance, api air kedai, dah tak perlu fikir. Kemudian gaji staff pun kita dah tak payah fikir sebab kita sendiri yang berniaga kan. So situ dah menjimatkan kita punya kos. Dari segi masa ni macam mana pula? Customer dapat info daripada kedai dalam talian. So kita bolehlah kata macam sambil kita buat benda ni, bila customer datang kita tak perlu nak serve terus, auto serve kan. So kita sambil buat kerja, lepas tu sampailah customer tu contact kita untuk bertanya, barulah kita boleh reply. Sambil kita reply, sambil kita boleh lipat kain misalnya. Okay, dan tak perlulah nak jimatkan kos ni, kita dah tak perlu dah nak gantung banner dan sebagainya untuk iklan. Kita gunakan kemudahan pengiklanan digital ni melalui sosmed kita ataupun kedai dalam talian, ataupun kalau kita ada website, kita boleh gunakan website untuk iklan. So dekat situ, bila customer masuk kat website, customer tengok website, ada list produk dan info-info mengenai produk, dekat situ customer boleh direct buat pembelian. Kita pun dah tak perlu lagi nak serve dia punya, menjawab dia punya pertanyaan dan sebagainya. Dah menjimatkan masa dekat situ. Okay, poin yang keempat, sasaran pasaran. Apa manfaat dia digitalisasi ni terhadap keusahawanan dari sudut sasaran pasaran? Bila dah kita cakap kedai ni boleh operasi 24 jam, kita dah tak payah risaulah kan. Orang akan datang punya, atas pukul 12 masih akan ada orang buat pembelian kan. Contoh dia kita tengok, rasanya kebanyakan dah pernah lah membuat pembelian melalui Shopee dan Lazada. Contoh mudah lah Shopee lah, sebab popular sekarang adalah Shopee dan Lazada. So kalau tengok Shopee dan Lazada ni, atas pukul 12 pun kita masih boleh membeli. So kat situ meningkatkan sasaran pasaran. Selain tu, bukan sahaja kita boleh jual kita punya produk dan servis ni dekat komuniti ataupun masyarakat setempat, kita juga boleh melangkaui negeri, malahan negara. Contoh, kalau kita tengok Shopee sendiri kan, kita sebagai pembeli pun kita pernah membeli produk daripada tanah besar China. Dan bukan itu saja, kita mungkin pernah beli daripada Indonesia dan sebagainya. Begitu juga kalau produk kita ni ada, mungkin ada orang daripada luar negara pernah ataupun mahu membeli produk kita. So situ dah meningkatkan kita punya orang kata jurang lah kan. Jurang antara negeri dan negara tu kita dah meningkatkan. Tak ada lagi jurang. So orang daripada luar, foreigner pun dah boleh beli barang-barang kita kan. Situ adalah kelebihan dan manfaat dia lah daripada mobility tadi, flexibility, penyematan kos masa, kemudian sasaran pasaran. Okay. So kita tengok ke poin yang seterusnya. Kita tengok apa peranan usahawan ni. Okay. Apa peranan usahawan sebenarnya kan? Kita nak tahulah dari sudut mikro dan makro. Okay. Untuk mikro ni kita ada tengok kat sini dia poin yang pertama, idea dan pembaharuan. Apa idea dan pembaharuan ni? Contoh kita tengok kan. Idea dan pembaharuan ni tak semestinya kita menginovasi sesuatu yang baru. Kita boleh juga ambil idea yang sedia ada, kemudian kita perbaharui idea tu. Okay. Contoh kalau tengok, kalau sebelum ni ada perniagaan biskut, cookies kan. So kita ambil, beli daripada orang dan kita rebrand. So dah jadi kita punya brand sendiri kan dalam pasaran. Ataupun kalau kita tengok pembaharuan ni, mungkin saja kita boleh buat, kalau dulu packaging dalam bentuk plastik kan, dan kita upgrade daripada plastik ke dalam bentuk kotak, daripada kotak kita upgrade lagi ke dalam bentuk botol kaca ataupun plastik. Okay. Itu adalah contoh dari sudut mikro, idea dan pembaharuan. Kemudian kita ada poin seterusnya, memanipulasi keadaan. Macam mana ni? Contoh saya bagi memanipulasi keadaan. Di kawasan kejiranan tu ada satu orang kata kawasan kejiranan tu diserang anak-anak. Okay. Macam mana kita nak ambil kesempatan daripada ni? Kita boleh offer servis pembasmian anak-anak kan. Dekat situ kita dah berjaya memanipulasi keadaan. Yang mana kita tengok orang dalam masalah, kemudian kita masuk dan menawarkan cara penyelesaian. Kat situ kita dah offer perkhidmatan pembasmian anak-anak.
Okey, poin yang seterusnya, melaksanakan perancangan strategi. Okey, yang ni apa dia? Bila kita dah ada satu idea, kita nak idea kita berjalan, kita perlukan plan. So kita susun plan kita. Bila dah plan kita ada, kita mesti praktikkan apa yang kita plankan tu. So dia dapat melaksanakan perancangan secara strategi. Bila benda tu dah macam plan kita dah praktik dan tak berjaya, kita akan generate lagi idea yang baru. Macam mana? Kita buat lagi sampailah benda tu betul-betul berjaya. Okay, poin yang terakhir adalah berhadapan risiko kegagalan. Okay, untuk berhadapan risiko kegagalan ni, secara maklumnya, maksudnya untuk jadi usahawan ni memang kita kena ada keyakinan dan keberanian. So kalau kita tak berani untuk mencuba, kita tak bolehlah nak capai satu kejayaan tu. Tapi sebenarnya bukan semata-mata dalam keusahawanan. Dalam bidang kejayaan pun, kita mesti ada satu, orang kata apa, sifat keberanian untuk cuba sesuatu yang baru. So bila kita tak berani nak mencuba, kita masih sentiasa dalam keadaan comfort zone kita takkan tahulah kebolehan kita, kemampuan kita sampai mana kan. So kita mesti berhadapan dengan risiko kegagalan dan berani mencuba untuk mencapai sesuatu kejayaan. Okay. Dari sudut makro pula, macam mana? Poin pertama, kita mesti tengok dengan adanya keusahawanan ni, dengan adanya usahawan ni, dia dapat mewujudkan peluang pekerjaan. Macam mana dia dapat mewujudkan peluang pekerjaan? Bila perniagaan yang dia buat tu dah makin berjaya, dia akan dapat menggajikan pekerja untuk membantu dia menjalankan operasi perniagaan. Dan seiring dengan poin yang pertama, kita akan tengok dia dapat meningkatkan taraf hidup rakyat. Okey, bila dah kita ambil pekerja, kita secara tak langsung membantu untuk meningkatkan taraf hidup rakyat kan. So pekerja kita ni daripada dulu tak bekerja, tak ada pendapatan, bila dia dah bekerja dia dapat pendapatan. Okey, poin yang seterusnya, membangunkan industri sokongan. Macam mana? Bila dah ada berkait rapat dengan poin 1 dan 2 tadi, bila mana pekerja kita ni dah dapat pekerjaan, dia dah dapat pendapatan, secara tak langsung dia meningkatkan kuasa jual beli pengguna kan. Bila dah ramai orang yang mampu membeli, so secara tak langsung industri lain pun akan meningkatlah bila ada wujudnya kemampuan membeli ni, kuasa beli pengguna ni meningkat kan. So poin yang seterusnya kita tengok mempelbagaikan barangan di pasaran seiring dengan peningkatan teknologi. Macam mana? Okay, contoh kita kata sebelum ni ada satu je orang yang betul-betul menyediakan produk ni, tapi bila ada usahawan lain dia akan bersaing dengan sihat. So orang pun akan ada pilihan. So secara tak langsung persaingan perniagaan yang sihat ni dia dapat membantulah ekonomi dan dapat meningkatkan lagi pasaran kita kan. Tu dia. So yang kelima pula, menggunakan sumber dengan cekap. Bila dah ada pekerja, kita dah ada plan, so pekerja kita pun dah dapat pendapatan, so dia pun dah seronok kan. Bila dah seronok dia pun lebih produktif. Bila produktif dia dapat meningkatkan kualiti produk dan servis. So dekat sini dah membantu menggunakan sumber dengan cekap kan. So tak ada lagi lah, bila idea tu ni kita akan pakai, kita akan perbaharui supaya kualiti dan produk kita semakin meningkat. Okay. Poin yang seterusnya, perniagaan turun-temurun yang diwarisi. Okay. Apa poin dia yang bermanfaat daripada segi makro ni? Apa poin ni manfaat dia? So bila kita dah ada perniagaan, kita dah berjaya mempertahankan perniagaan kita daripada generasi ke generasi, so dia dapat mewujudkan brand loyalty, orang kata kesetiaan jenama, ataupun yang seterusnya kita dapat meningkatkan keyakinan terhadap jenama. Kan? Bila orang dah yakin, orang akan automatik setia dengan produk tu. Bila dah setia, kita punya produk akan sentiasa berkekalan dalam pasaran. So dapatlah diwarisi turun-temurun. Okay. Yang terakhir, sebagai model ikutan masyarakat. Macam mana usahawan tu kalau dia berjaya, dia mampu menjadi role model kepada masyarakat setempat. So bila orang tengok dia, orang kata, oh aku perlu jadi macam usahawan ni sebab aku nak berjaya macam dia. So kat sini kita dah menjadi satu role idol lah kepada masyarakat kan, untuk jadi berjaya macam kita. Okay. So kita tengok
poin yang seterusnya, apa yang kita nak bincangkan adalah peranan Pusat Ekonomi Digital Keluarga Malaysia. Okey, apa peranan kami ni, Pusat Ekonomi Digital Keluarga Malaysia terhadap komuniti? So kita tengok kat sini ada 6 poin. Yang pertama adalah capaian internet. Okey, seperti yang sedia maklum, Pusat Ekonomi Digital ni memang kita menyediakan semua kemudahan komputer, penggunaan komputer. Kita ada perkhidmatan cetakan, kita ada perkhidmatan photostat, laminate dan sebagainya kan. So tak lupa juga kita ada capaian internet. So kalau ada masalah-masalah capaian internet di kawasan luar bandar, kalau nak capaian internet yang lebih baik, bolehlah datang ke Pusat Ekonomi Digital. Usahawan tu takkan ada masalah lagi. Dan kemudian kita tengok yang kedua, kita ada menyediakan khusus dan latihan. Macam mana? Kalau sebelum ni memang kita ada program khusus dan latihan secara bersemuka. So memang usahawan, komuniti akan datang sini untuk menghadiri kursus-kursus yang disediakan. Tapi sekarang kita dah tak mampu nak buat macam tu. So inisiatif dia macam sekarang lah, saya buatkan satu video dan kongsikan kepada komuniti agar dapat menggunakan perkongsian ini dengan lebih, orang kata apa, segala manfaat yang ada kita dapat gunakan. Kita ambil input yang baik daripada perkongsian. Okay. Kemudian kita ada meningkatkan taraf sosioekonomi. Okay. Seiring dengan adanya kemudahan, kita ada kursus, secara tak langsung kami akan dapat membantu meningkatkan taraf sosioekonomi masyarakat. Seiring dengan itu juga kami melahirkan usahawan mikro, tapi bukan maksudnya kami menyediakan bantuan dalam bentuk wang ringgit. Kami akan menyediakan latihan supaya komuniti ni, usahawan dapat kemahiran dalam teknologi semasa. So macam kita tahu, sedia maklum sekarang lebih ramai orang berniaga secara online. Kita bukan sahaja perlukan kedai secara fizikal, kita juga perlu kedai dalam talian, perniagaan secara atas talian untuk kita meningkatkan kita punya keuntungan, kan? So walaupun kita dah tak ada kursus dan latihan secara fizikal sekarang ni, dah kurang secara bersemuka, anda sendiri sebagai usahawan, sebagai komuniti, sekiranya memerlukan sebarang bantuan, boleh hadir ke Pusat Ekonomi Digital yang terdekat dan minta bantuan secara langsung. Minta mereka tunjuk ajar, minta petugas tunjuk ajar kepada anda cara-cara penggunaan teknologi ataupun cara-cara macam mana nak pasarkan produk anda. Okey, poin yang seterusnya, secara tak langsung dengan adanya keempat poin yang sebelum ni, kita akan dapat membantu ekonomi rakyat. Dan terakhir sekali, poin yang seterusnya, memperkasakan kegiatan ekonomi digital. Okey, ini adalah tujuan kami yang mana telah disaran oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri bin Yaakob, di mana beliau telah menekankan atau menyarankan supaya usahawan bertukar daripada secara fizikal dan mula menjinakkan ataupun orang kata berinjak kepada perniagaan secara fizikal ke dalam dunia kegiatan ekonomi digital. So itu sahaja perkongsian saya untuk hari ini, untuk kali ini. Segala yang baik ada daripada Allah, segala kekurangan ada daripada saya. Okay, sekiranya anda rasa perkongsian ini akan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat, jangan lupa untuk kongsikan. Okay, sekian dulu, saya Muzamil, PD Pekan Kuala Kurau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.